Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 16. Darjah 9 menunjukkan sebuah semi bulatan PQR berpusat di O. Diberi panjang lengkok QR, okey kat sini QR, panjang lengkoknya adalah sama dengan jejari semi bulatan. So, kat sini J, kat sini J, kat sini pun J. So, dia kata kat sini S sama dengan jejari dia kan? So, S kita adalah J theta, betul? Formula J theta. So, kita tahu keseluruhan theta kita dalam ini adalah pi. So, untuk dapatkan kat sini adalah theta yang sebelah sini. Kalau sebelah sini adalah theta, sebelah sini adalah pi tolak theta. So, itu yang kita masukkan dalam kita punya theta kat sini lah. Theta untuk kawasan ini. So, jadi J dalam kurungan pi tolak theta sama dengan J. Okey, so J bahagi J dapat 1. So, pi tolak theta. So, untuk dapatkan theta, theta pindah sini, 1 pindah sini. So, dapatlah theta kita adalah pi tolak 1 radian. Dan dia kata luas, soalan minta luas jika jejari semi bulatan ialah 8. Okey, so dia nak QOP, dia nak kawasan sebelah sini pula. So, kita masukkan 1/2 J kuasa 2 theta. So, 1/2 J kita 8 kuasa 2. Theta kita dah tahu. Pi tolak 1. So, dapatlah jawapan. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 68.544 cm kuasa 2. Okey, markah. Kamu mendapatkan formula ini 1 markah. Dapat jawapan 1 markah. Menggunakan formula 1 markah, jawapan 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 17. Diberi, so kita tahu soalan diberi, kita kena buat lukisan segitiga. So, dia kata sin, kan? Sin. Dengan keadaan sudut adalah sudut cakar. Bila sudut cakar, dia adalah di antara, X tu di antara 90 sehingga 180. Bermakna dia berada pada sukuan yang kedua. Dan sin theta kat sini, sin theta adalah O per H. So, O kita adalah 1 tolak K kuasa 2. Tapi kita tak ada H kat sini, tak ada H kan? So, kita tahu benda ni adalah bagi dengan 1. H-nya adalah 1. So, apa nombor bagi 1, kita akan dapat nilai itu jugalah. So, kita gantikan kita punya gambar ajar. So, sin theta O kita adalah 1 tolak K kuasa 2. Dan kita punya tan adalah 1. Dan kita punya A adalah K. Macam mana dapat K? Kita guna teorem Pythagoras, iaitu A kuasa 2 plus B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Sekejap ya. Okey, A kita adalah punca kuasa 1 tolak K kuasa 2 tambah B tak tahu sama dengan C kita 1. So, bila kita dapatkan B sama dengan 1 tolak punca kuasa 1 tolak K kuasa 2. So, ini kuasa 2. So, bila kuasa 2, yang ini akan hilang lah, punca kuasanya akan hilang. So, 1 tolak 1, kosong.
Tolak K. So, B kuasa 2 sama dengan K kuasa 2. So, B sama dengan K. Sebab tu cikgu boleh dapat kat sini nilai K. Okey, soalan yang A. Dia kata soalan A kosek. Kosek kita tengok huruf yang ketiga iaitu S. Bermakna formulanya adalah 1 bahagi sin theta. So, jadi 1 per punca kuasa 1 tolak K kuasa 2 lah. Sebab kita memang ada sin theta kita berapa. Ganti saja. Soalan B. Cos 90 tolak theta. Okey, cos 90 tolak theta sama masuk dengan sin theta. Sama masuk dengan sin theta. So, yang ni macam mana cikgu tahu sama? Okey, kita buat ulang balik konsep. Okey, katakanlah kita ada kat sini ya. Kita ada A, B, C. So, kat sini theta. Kat sini 90. Kat sini adalah 90 tolak theta. So, kalau kita kata sin theta sama dengan O bahagi H. Jadi, O kita adalah A dan H kita adalah C. Manakala bagi cos 90 tolak theta kat sini theta kita. Cos 90 tolak theta adalah sama dengan A bahagi H. So, A kita kat sini adalah A dan kita punya H adalah C. So, benda tu adalah benda yang sama lah. Ini adalah konsep. Jadi, cos 90 tolak theta bersama dengan sin theta. So, bolehlah terus dapat jawapan B adalah punca kuasa 1 tolak K kuasa 2. Okey, seterusnya untuk dapatkan sin 1 per 2 theta ni kita kena tahu formula ni tak boleh dapat kat mana-mana. Dia hanya boleh dapat daripada yang 2 theta punya kuasa formula. So, sin 2 theta kita guna cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okey, kalau kita nak dapatkan 1 per 2, kita kena dapatkan dari sini. So, kalau sini bahagi 2, kita hanya bahagi pada dia punya sudut sahaja. So, kita punya formula setelah diubah, kita dapat cos theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta per 2. So, ini adalah formula apabila telah diubah daripada 2 theta. So, kita ganti masuk cos theta kita adalah, tengok balik gambar aja, cos theta kita adalah K bahagi 1, negatif K. Kenapa negatif K? Sebab dia berada pada sukuan yang kedua. Sama dengan 1 tolak 2 sin cos 2 theta per 2. Ini kita tak tahu lagi, kita kena cari. So, kita pindahkan ni pindah sini, ni pindah sini, kita akan dapat 2 sin kuasa 2 theta per 2 sama dengan 1 tambah K. Okey, so kita bahagikan 2 lah. Ini darab, so bawa sebelah jadi bahagi. Jadi, sin 2 theta per 2 sama dengan 1 plus K bahagi 2. So, ini kuasa 2, nak pindah sebelah, kita akan jadi punca kuasa. So, kita dapatlah sin theta per 2 kita adalah punca kuasa 1 tambah K bahagi 2. So, itulah jawapan kita. Okey, markah. Kat sini 1 markah. Lepas tu kita dapat cos 90 sin theta kat sini 1 markah. Jalan kerja ini 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 18. Okey. Diberi P sama dengan 5 kuasa X dan Q sama dengan 5 kuasa Y. Ungkapkan yang ini dalam sebutan P dan Q. So, kita kalau tak tahu nak jawab, kita tukarkan dulu. Apa yang kita boleh tukar, kita tukar dulu. So, 25 adalah 5 kuasa 2 X tambah Y. Bahagi 5 kuasa 3 X tolak Y. Okey. So, kita jadi 5, 2. Darabkan ke dalam.
X tambah 2Y. Lepas tu tolak 3X tolak 3Y. Ni bahagi. Dalam indeks bahagi akan jadi tolak. So, kita dapat 5 tolak X plus tolak, darab dengan tolak jadi tambah 5Y. So, kita kembangkan balik 5 negatif X darab 5Y. Okey, so untuk kita tukarkan menjadi P dan Q, kita keluarkan kuasa dia berada di luar. So, ni negatif 1 darab 5Y. 5 itu berada di luar. Tukar je kedudukan. Y dengan 5. Y kat sebelah sini, 5 sebelah sini. Sama je macam ni, negatif dengan ni. Tukarkan kedudukan dia. So, kita tahulah 5 cos X adalah P. So, dapatlah P negatif 1 darab 5Y ni kita boleh tukar jadi Q. So, Q kuasa 5. Jadi, jawapannya adalah Q kuasa 5 bahagi P. Okey, pertama. Berlaku perubahan kuasa kat sini. Kamu simplify. Tukar asas dia dapat 1 markah. Lepas tu penggunaan hukum indeks tolak ni 1 markah lagi. Dan jawapan akhir 1 markah. Okey, soalan nombor 19. Log ini dengan keadaan X dan Y, kedua-duanya positif. Ungkapkan dalam bentuk teringkas Y dalam sebutan X. Okey, jadi cikgu salin dulu dia punya ni ataupun cikgu tukarkan terus kepada bentuk dia ya. Okey. So, ni kita pecahkan dulu. Sebab dia nak dalam bentuk teringkas Y, jadi Y kena single. So, jadi kita akan jadi log 10 X tambah log 10 punca kuasa Y. Sebab dia darab kat sini, darab dia akan jadi tambah. Okey, lain tu salin balik. 3/2 tambah log 10X. Okey, sorry ya. Cikgu buat jalan panjang pula. Sorry. Cikgu pendekkan jalan. Okey. Kuasa boleh naikkan. Jadi log 10 X punca kuasa Y dari 4. Kuasa 4. So, sama dengan 3/2. Maksud 3/2 ni adalah log 10. So, tambah log 10X tolak log 10Y. So, ini pun kuasa boleh tukar naik ke atas. So, dia akan jadi log 10 kuasa 3/2. Okey, tambah log 10X tolak log 10Y. Okey. So, tambah dalam log jadi darab. Tolak dalam log jadi bahagi. So, tinggal satu log 10 3/2 X bahagi dengan Y. Okey. So, kat sini cikgu kembangkan X kuasa 4. Punca kuasa 4 dia akan dapat Y kuasa 2. Macam mana boleh dapat macam tu? Y 1/2. So, punca kuasa adalah 1/2 darab dengan 4. So, tu yang jadi log 10/4 Y kuasa 2. So, dah ada log sebelah kiri, log sebelah kanan. So, yang kita bandingkan adalah ini yang kita bandingkan. So, kita akan dapat
X kuasa 4, Y kuasa 2 sama dengan 10 3/2 X bahagi Y. So, kita kumpulkanlah Y dengan Y, X dengan X sebab dia nak singgahkan Y tadi. So, kat sini Y kuasa 3, ini pindah ke sana. 10 32 dapat bahagi dengan X kuasa 3. Okey, so macam mana dapat X kuasa 3? Ni tadi X bahagi dengan X bahagi X kuasa 4. So, boleh potong lah. Kat sini tinggal 3, ini tinggal 1. Ni ada 1 lah, tak ada. Dah tak ada kat atas ni. So, tu yang jadi X kuasa 3. Ini pindah sebelah jadi bahagi, Y pindah sebelah jadi darab. Tu yang jadi Y kuasa 3. Okey, lepas tu kita puncakan kuasa 3. Okey, kalau tak tahu macam mana nak puncakan kuasa 3, kita darabkan dengan 1/3. Kedua-dua kena darab 1/3. Okey, so 3/2 darab dengan 1/3, kita akan dapat punca kuasa 10. Macam mana dapat punca kuasa 10? 10 3/2 darab 1/3. So, 3 boleh potong. Kita dapat 10 1/2. 1/2 sama masuk dengan punca kuasa 10 lah. Dan X kuasa 3 darab dengan 1/3, kita akan dapat X sahaja. Macam mana boleh dapat macam ni? X kuasa 3 darab dengan 1/3. So, potong tinggal X sahajalah. So, inilah jawapan kita. Okey, yang pertama, markah pertama apabila kamu menukarkan, menggunakan hukum log. Kat sini 1 markah. Yang kedua, menukarkan tambah atau tolak, itu 1 markah. Yang ketiga, dah samakan kiri dan kanan, 1 markah. Dah hilangkan dia punya log, 1 markah kat sini. Dan jawapan akhir, 1 markah. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 20. Okey, kita tahu ni adalah persamaan pintasan. So, kita tahu asalnya ada X plus A, X bahagi A, Y bahagi B sama dengan 1. So, A ini adalah pintasan X, B adalah pintasan Y. Jadi, bila tengok dalam keadaan persamaan begini, X ni sepatutnya single. So, apa yang berlaku sebenarnya kalau kita nak singlekan X, kita kena bahagikan ke semua. Kedudukannya sebenarnya adalah beginilah. Kita kena ubah balik. 2 hash bahagi 3 plus Y per K sama dengan 1. Macam mana cikgu boleh tahu? Daripada 2 hash X bahagi 3 jadi macam ni. Okey, tengok cikgu bahagi X bahagi 2 hash bahagi 3. So, X bahagi boleh tukar jadi darab 3/2 hash. Okey, sorry. Tersalah. Bukan 2 hash per 3. Kat sini adalah 3/2 hash. Bahagi 3/2 hash. So, kalau tukar jadi darab, 2 hash bahagi 3. So, jadi 2 hash X bahagi 3. So, bila kita nampak kedudukan macam ni, kita tahu sebenarnya 2 hash ini berada di bawah 3. So, tu yang jadi X bahagi 3/2 hash. Jadi, bila soalan tanya koordinat Q, Q itu adalah pintasan Y. So, pintasan Y kita tahu kat sini kan? Kita tahu ini adalah pintasan Y. Jadi, koordinatnya adalah 0K. Manakala koordinat P. Koordinat P adalah pintasan X. So, pintasan X kita adalah 2 hash 3/2 hash 0. So, kat sini kat sini adalah pintasan X. Okey, soalan minta kecerunan PQ. So, kita tahu M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So, negatif pintasan Y kita adalah K bahagi pintasan X kita adalah 3/2 hash. So, kalau tak boleh nak tukar terus, kamu boleh buat macam ni lah. K bahagi 3/2 hash. Tukar bahagi jadi darab
2H per 3. So, sebenarnya jawapannya adalah negatif 2HK per 3. Okey, markah yang pertama dapat koordinat satu markah, koordinat petasan X satu markah dan jawapan akhir satu markah untuk kecerunan.